Assalamualaikum. Hari ini saya akan terangkan cara melakar pola kurung moden dan macam mana kurung moden yang asal ni boleh diubah sesuai kepada pattern-pattern yang lain. Sebelum saya terang membuat pola, saya nak cerita sedikit berkenaan dengan cara ukuran, pembahagian, macam mana nak buat rangka ni penting sangat, sebab kalau kita tak tahu buat rangka, kita takkan dapat merancang pola. Jadi rangka yang pertama sekali, macam mana kita nak bahagi bahagian-bahagian dada bagi 4, pinggang bagi 4 dan kelonggaran sekali. Untuk yang ini saya terangkan ya, yang wajib, yang boleh diubah sesuai kepada pattern-pattern lain. Kalau kita tahu buat rangka ni, kita akan tahu buat semua pattern-pattern yang lain. Okey. Pertama sekali, bila kita nak buat rangka ni adalah wajib ya. Kita buat garisan lurus. Rangka pertama adalah bahu. Rangka kedua, macam mana kita nak dapat bahagian dada. Kalau kita dah ukur ketiak seorang tu, kita dapat 20 bagi 2 jadi 10. Jadi yang 10 tu kita tolak 1 inci, kita akan jadi 9. Jadinya kita akan turun 9 inci ke bawah. Kemudian kita akan dapat garisan dada. Daripada garisan dada kita pergi ke pinggang. Macam mana kita nak dapat ukuran pinggang? Daripada bahu ke pinggang. Kita akan ukur seseorang tu, badan orang tu daripada bahu ke pinggang. Yang ini saiz lain-lain lah. Kadang-kadang bahu ke pinggang tu 14, 15, 16, 17. Dia takkan lari daripada 14, 15, 16, 17. Kalau orang tu tinggi, kita 17 lah. Kita kena ukur badan seorang tu. Kita contoh kat sini 15, bahu ke pinggang 15. Kita buat garisan. Pinggang ke punggung, standard dia 8 inci. Tapi kalau saiz XXL, orang tu badan besar, bahagian punggung dia berisi, dia akan turun sedikit, kita ambil 9. 8 inci kita buat garisan. Kemudian garisan yang last adalah labuh baju. Labuh baju adalah mengikut pattern-pattern baju yang kita kenali lah. Kalau baju tu paras punggung, kita ambil lah labuh tu paras punggung. Kalau atas lutut lah. Jadi ini adalah rangka yang paling penting untuk kita buat baju. Ada 5 rangka. 1, dada, bahu, dada, pinggang, punggung dan labuh baju. Kemudian kita nak cerita pasal kelonggaran pula. Kelonggaran, biasanya bahu kita bagi 2 saja. Contoh 15 bagi 2 jadi 7,5. Bahagian dada, misal kata kita ukur ketat dulu 35, contoh ya, 35 bagi 4. Berapa kita nak bagi kelonggaran dia? Kat sini saya nak cerita. Contoh dada, tak kira lah dada tu berapa, kita bagi 4, kita campur 3/4. Dia punya kelonggarannya adalah sederhana. Kalau kata nak ketat sedikit, dada ni contoh berapa dada yang ketat, bagi 4 campur setengah, dia akan dapat ketat tapi masih boleh pakai lah. Kemudian ukuran dada bagi 4 campur 1, yang ini longgar. Tak kira bahagian punggung ke, bagi 4 campur 1 dia akan dapat longgar. Bagi 4 campur setengah, dia akan dapat ketat. Bagi 4 campur 3 suku, sederhana. Biasanya saya akan ambil yang ni 3 suku sebab sederhana. Okey. Pinggang, bahagian pinggang pula. Contoh pinggang, bagi 4 campur 3/4. Campur 3/4 ni sederhana. Bahagian depan contohnya, dia tak nak ada lisu. Tapi kalau dia nak berlisu belakang, dia nampak cutting sikit. Pinggang campur 4 campur 1/2. 1 ni untuk lisu. Lisu belakang ni macam ni bentuk dia.
sebelah ni setengah inci, ini setengah inci. Dia akan jadi satu lah. Manakala setengah ni adalah kelonggaran. Maknanya bahagian depan tu besar sikit daripada belakang. Tapi kalau nak sama, depan belakang tak nak berisu, ikut depan lah. Pinggang campur 4 campur pinggang campur 4, pinggang bagi 4 campur 3 suku. Belakang pun ambil benda formula yang sama, tapi dia tak nak berisu. Itu pilihan. Okey, bahagian punggung kan sama dengan bahagian dada, sama ada nak tambah 3 suku ataupun nak longgar. Biasanya kalau nak longgar ni, diorang buat baju jubah ataupun baju blouse, dia nak longgar boleh tambah 1. Kalau nak buat baju bahagian dada pun, kalau dia nak longgar boleh tambah 1. Itu ikut kehendak masing-masing ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Contoh, punggung bagi 4 campur 3/4. Punggung dia ambil saiz atas ya. Bila kita tegakkan bahagian bawah ni, dia nak kembang sedikit daripada atas, dia nak selesa untuk pergerakan, dia boleh tambah daripada saiz yang atas. Okey. Ini adalah formula yang paling penting untuk awak buat merajak pola. Kita boleh start macam mana nak buat melangkah pola. Okay. Mula-mula tadi kita kata buat garisan lurus daripada atas ke bawah dulu. Okay, buat garisan lurus. Yang ini garisan lurus ni ikut labuh baju ya. Sekarang ni saya ambil labuh baju dia 36 inci. Contohlah, kalau ketinggian orang tu tinggi, tinggilah ikut masing-masing untuk ketinggian dia. Pembaris kita gunakan pembaris L dan pembaris lengkung. Dua jenis pembaris. Yang ini adalah untuk dapatkan garisan tegak. Contohnya macam ni, kita tak boleh ambil suka-suka ya, kita ambil tepat. Kalau kita nak ambil bahu, kita kedudukan pembaris kita macam ni lah. Yang ini untuk bahagian lengkung-lengkung. Kalau bahagian atas kita buat kedudukan pembaris macam ni. Kalau untuk punggung, kedudukan pembaris macam ni. Bisa katalah punggung dia besar, kita akan ambil sebelah atas lah. Kalau biasa je, kita ambil biasa. Ini kegunaan pembaris ya. Okay. Bila kita dah buat garisan labuh baju yang kita buat angka tadi, kita ikut contoh dia. Contoh kita ambil bahu dulu. Kedudukan pembaris macam ni. Buat garisan bahu. Kemudian kita dah dapat garisan dada. Kita terus tanda dada dari 9, bahu ke pinggang 15, kemudian pinggang ke punggung 8. Yang ini labuh baju. Kita terus buat garisan. Ini gunanya pembaris L sebab kita nak dapatkan garisan tegak Okay. Kalau bahagian bawah kita buat macam buat sudut. Orang kata sudut dia tepat. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Kita dah dapat angka 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita selesaikan bahagian atas, iaitu bahu. Bahu yang ukuran ni, kita ambil ukuran bahu seseorang tu 15. Ini kurang ketat Dada 35, pinggang 28, punggung 39, labuh baju 36, labuh tangan 20. Okey. Kat sini bahu bagi 2, 7,5. Dada 35 bahagi 4, jadi 8 3 suku. Pinggang bahagi 4, ini bagi ya. Pinggang bagi 4 jadi 7. Punggung 39 bahagi 4 jadi 39 bagi 4 jadi 9 3 suku.
Labuh baju biasa, labuh tangan biasa. Pergelangan tangan kita ikut kehendak customer ataupun ikut kesesuaian yang dia orang nak lah. Okay. Pertama sekali kita ambil labuh baju, bahu. Labuh baju. Bahu 15 bagi 2, 7,5 kat sini. Kita buat irisan lurus ya. Irisan lurus ke bawah. Kemudian kita tandakan sekali. Tak payah angkat pembaris, tandakan sekali 1 inci, turun 1 inci. Kemudian bahagian dada 35 ketat bagi 4, dia dapat 8 3 suku di sini. 8 3 suku kat situ, jadi kelonggaran dia campur 3 suku. Jadi 9,5. Manakala bahagian pinggang dia 28, 7 kat sini, 28 bagi 4, 7 kat sini. Kemudian campur 3 suku dekat sini. Bahagian punggung 39 bagi 4, jadi 9 3 suku di sini, campur 3 suku di sini. Bahagian bawah kita ikut bahagian atas. Kalau 39 bagi 4 dapat 9 3 suku, kemudian campur 3 suku, dia akan jadi 10,5. Kita ambil 10,5 kat sini, kemudian kita tambah 1 inci lagi. Kat sini tambah 1 inci lagi. Biasanya baju kurung moden, kalau kita badan orang tu besar, kita tambah 1/2 inci pada bahagian ujung baju depan ni, sebab kita nak ngelakkan daripada terjungkit. Okay, kita dah tanda kat situ. Kita selesaikan bahagian atas lagi. Untuk bahagian leher, kalau kita nak buat baju kurung moden, leher macam baju kurung, 2,5 turun 3,5. Kita buat tanda macam ni. Buat tanda 4 segi macam ni. Kemudian kita anggarkan daripada sini ke sini 1 inci, kita buat bulat. Freehand pun boleh, pakai pembaris lengkung macam ni pun boleh ya. Belah 4,5 inci kat sini. 4 inci belah ya. Kalau orang badan besar tinggi, kita boleh ambil 4 suku. Tadi kat sini 9 inci turun 15 inci. Kita tanda biar nampak. 9 inci turun bahu ke pinggang 15 inci, pinggang ke punggung 8 inci, dan labuh baju 36 inci. Kemudian bila kita dah dapat ukuran leher, kita turunkan macam tu. Daripada bahu ni, tepi bahu ni turun ke bawah. Bahagian leher yang ini pilihannya, kalau dia nak leher bulat butang belahan depan, ukuran dia 2,5 dan 3,5 turun. Tapi kalau dia nak leher bulat tanpa belahan, turun ke sini 3 inci, turun ke bawah 5 inci. Turun ke bawah sini 5 inci ya, 5 dan 3. Boleh buat ini kalau leher bulat tanpa belahan. Okey, sekarang kita nak cerita pasal lubang leher. Lubang leher yang kita bagi 2 tengah-tengah. Jadi kita dapat 4. Bila dapat pertengahan, kita masukkan 1/2 inci ke dalam. Kemudian kita gunakan pembaris lurus, buat macam ni. Kita gunakan pembaris L, kita buat macam ni. Tapi kalau macam ni susah sikit, dia ada terganggu. Pembaris L ataupun pembaris ni ya. Kita temukan dengan titik dada bahagi 4 campur 3 suku. Kat sini.
kalau kita kata tadi kita dah ukur dia punya liritan leher tadi 20, kita jangan lupa kita kena ukur semula lengkung. Gunakan tadi kita ukur, dapatkan 10. Sekarang dapat 10 10. Sebab bila saya ukur tadi untuk customer, kalau ukur lilit ketiak dia 20, bagi 2 depan dengan belakang 10, kemudian kita tolak 1, maknanya turun ni 9. Bila kita buat lengkung dia akan dapat 10. Okey, sekiranya tak dapat 10, sebab kita dah ukur kan, kurang lah, misalnya ukuran dia dapat 9,5, kita nak dapat 10 juga, kita akan turunkan garisan dada ni turun ke bawah. Turun ke bawah, kemudian kita lengkungkan, dia akan jadi 10. Kalau benda kita nak kecilkan dia, kita naikkan. Kita naikkan ukuran paras ni, kemudian kita buat lengkung. Okey, bahagian ni dah selesai. Kemudian kita ambil bahagian pinggang pula. Pinggang 28 bagi 4, 7 kat sini. Kemudian kita tambah kelonggaran 3 suku, dia jadi 7, 3 suku. Kita tanda, cantumkan semua yang kita tanda tadi, titik-titik yang kita dah kira tadi. Bahagian bawah kita buat sini Bahagian ni kalau kita nampak dia macam tajam, kita bengkokkan sikit, kita bulatkan sikit. Macam tu. Bisa katalah 7 campur 3 suku kat sini, tapi kita tak nak dia macam tajam. Bila kita jahit tu dia tajam macam tu, kita tak nak. Kita lengkungkan dia. Kemudian pada bahagian bawah tadi kita kata dah tambah 1 inci kat sini, kita teruskan buat barisan lurus. Temukan dia punya titiknya ya. Okey. Naikkan setengah inci untuk di sini setengah inci. Yang bahagian bawah baju ni kita lebihkan setengah inci, kita buat lengkung. Gunakan jembaris lengkung. Ini kira dah siap ya. Bahagian atas dah siap, bahagian pinggang dah siap, bahagian punggung dan bahagian bawah baju. Yang ini tak ada letak lisu depan, tapi kalau nak belisu boleh juga tambahkan aja. 28 bagi 4 campur 1,5 yang saya cerita tadi lah ni, untuk dapatkan lisu depan. Ada setengah orang nak berkating bahagian pinggang kan, kita ambil formula ni lah. Setengah pinggang bagi 4 campur 1,5. 1 adalah untuk lisu, setengah adalah untuk kelonggaran. Ini kita buat depan belakang sama. Kalau orang tu nak longgar, tak nak ada lisu depan dan belakang, bahagian sini yang kita ambil. Ambil bahagian punggung ni, ambil bahagian dada. Ambil bahagian dada, kita buat lurus punggung, dada ke punggung, kita buat garisan. Kemudian pada bahagian pinggang ni kita masukkan sikit, kita bentukkan dia. Macam ni dia boleh masuk aja tanpa zip. Gunakan leher ni untuk masukkan, untuk mudahkan masuk kepala. Dan bahagian ni kita bagi longgar. Okay, bahagian depan kita dah siap. Kita nak buat bahagian belakang pula. Bahagian belakang sama ada perbezaan di bahagian zip ya. Kita nak gunakan zip belakang, kita kena tambah 1 inci basi. Contoh kat sini 1 inci kat sini ya. Saya gunakan pen merah ni untuk
bahagian belakang dia, biar nampak dia punya perbezaan dia. Okay, bahagian belakang. Ini zip belakang mesti melepasi 15 inci bahu ke pinggang, sebab kat sini ada cutting, senang sikit dia masuk. Maknanya 18 inci kat sini lah zip. Zip di sini. Bila kita jahit daripada bawah ke atas sampai sini, kemudian kita akan pasang zip, sama ada zip sorok ataupun zip biasa. Okay. Di bahagian tengkuk turunkan 1 inci, kita di sini turunkan 1 inci. Buat tengkuk. Kalau di bahagian macam ni, kalau leher ni 2-3 suku, kalau leher masuk bulan kita macam ni lah 3. Beza dia 1 inci. Yang ini bahagian depan. Bahagian yang dah dibagi 2 ni, masukkan suku inci saja. Kemudian buat garisan, gunakan pembaris potong. Gunakan pembaris L ataupun yang ni ya. Yang merah ni belakang. Bahagian pinggang pula, beza dia nak ada cutting sedikit bahagian belakang. Pinggang 28 bagi 4 7. Kalau bahagian depan campur 3 suku, bahagian belakang kita campur 1,5 inci. Gunakan pembaris ni. Dan temukan bahagian punggung. Ini aja beza dia. Yang depan ni tadi kita lebihkan 1/2 inci, tapi yang belakang kita tak straight, ambil ukuran ni, ukuran yang sama bengkung ni. Ini bahagian belakang ni. Adanya di belakang, ini hadapan. Jadi baju tu tak terjongkit, tapi kalau yang tu badan kurus ke, dia punya badan dada ni flat je, boleh ambil sama rata lah. Macam mana kita nak buat lisu belakang? Lisu belakang kita kena ukur mercu ke mercu. Misal katalah mercu dia 6 ke 7 ke, kita kena ukur Daripada paras dada ni kita akan turun 1 inci. daripada tengah. Misal kata kita ukur dia punya mercu dia 6 inci kat sini. 6 inci bagi 2 3 Kalau mercu dia 7 inci, mercu ke mercu 7 inci, kita ambil lah 3,5. Sekarang kita ambil 3,5 contoh. Kita buat garisan. Yang bawah ni 5 inci dia punya labur lisu. Lisu kiri kanan kita tangga setengah-setengah. Yang ni labur dia 5 inci. Yang ini 1 inci daripada paras garisan dada. Okey. Beza dia di bahagian tengkuk, zip belakang, bahagian ketiak keluarkan suku. Bila kita sauk tangan kita ke depan, dia akan rasa selesa lah, sebab kita dah besarkan bahagian belakang, bahagian pinggang, sebab dia ada lisu. Kalau yang merah ni bahagian belakang, pinggang bagi 4, campur 1/2. 1 adalah untuk lisu, setengah adalah pelonggaran. Bila dia dah siap, nanti bahagian depan tu agak besar sedikit sebab kita ada perut kan. Kalau orang tak nak nampak kita punya perut kita, kita tak payah pakai lisu. Okey. Ini kurung model biasa. Kemudian kita sambung pada bahagian tangan. Bahagian tangan, kalau labur bahagian tangan 20, kita buat macam ni. Labur bahagian
Terus kita buat garisan ke bawah. Kemudian kita dah dapat dia punya pergelangan tangan, contoh 12 bagi 2, 6. Yang ini ikut cita rasa. Okay. Contoh ini A ke B adalah labu tangan 20. Kemudian A ke C 4 inci. Kalau orang tu badan besar, kita ambil 4 inci setengah atau 5 inci. Tapi standard biasa 4 inci hingga 5 inci. Yang ini kita buat garisan lurus ya. Yang 4 inci tu buat garisan lurus ke bawah. Kalau kita punya lubang lengan ketiak tadi 10, lengit 10, kita kena tolak setengah sebab kita nak buat garisan lurus ke sini. Jadi 9,5. 9,5 kat sini ya. Buat garisan lurus. Kemudian 9,5 ni kita bagi 2, jadi 4, 3, 10. Kita ambil 9,5 saja. 9,1/2. Kita bagi 2, kemudian kita buat titik setengah inci keluar, yang ini masukkan setengah inci. Kita gunakan pembaris L. Kita boleh buat adjust dia. Tapi kat sini kita gunakan pembaris ni. Kita temukan dia punya titik ya. Titik yang setengah inci tu. Kemudian yang ini temukan. Dah jadi. Kita kena ukur. Try kita ukur. Dapat tak 10? Walaupun kita dah tolak setengah inci ya. Dapat ya 10 inci. Kemudian kalau bahagian belakang ni tadi kita keluarkan suku, bahagian belakang pun pada tangan kita akan keluarkan suku juga. Yang merah tu bahagian belakang Kemudian kita gunakan pembaris lengkung. Kita temukan bahagian ujung. Okay. Bahagian ujung ni, ujung tangan kita masukkan suku inci biar dia tak terjongkit kalau pakai. Okey, ini tangan biasa. Tangan ni kita boleh pelbagaikan, sama ada tangan tu yang ini normal yang dia boleh melepasi siku. Kalau dia kata nak tangan loceng, kita besarkan berapa yang kita nak. Contoh kita besarkan lebih 1,5 daripada tu, kita gunakan garisan lengkung, kita temukan pada bahagian siku. Contohnya kat sini bahagian siku kita nak jadi tangan loceng. Kalau dia nak kecil, kita ukur pergelangan dia yang kecil. Contohnya kat sini. Contoh dia nak 8 ke. Contoh 8 dia tak boleh tarik pergelangan hujung tangan ni ke bahagian siku. Bila dia terus macam ni. Ini contoh tangan dia nak tangan kecil kita kena pasang zip kat sini. Kat sini kita pasang zip. Bila dia pasang zip situ 5 ke 6 inci, dia buka, dia boleh lepas kat sini. Atau dia boleh belah dalam 3 inci, dia akan pasang butang di sini. Itu beza dia. Okey. Yang ni baju kurung moden biasa, dangkap badan depan, bahagian belakang yang warna merah dan tangan. Tangan berbeza, ini ikut cita rasa masing-masing. Tangan kecil, tangan biasa ataupun tangan loceng. Sekarang saya nak tunjuk macam mana nak ubah suai daripada kurung moden biasa ke pattern-pattern yang lain. Banyak kegunaan asas baju kurung ni untuk kita mengubah suai. Okay. Kalau kita nak kurung moden kembang, kita akan kembangkan yang bahagian bawah ni.
Saya akan gunakan color yang lain Anda nampak beza dia. Kembangkan contoh saya ambil 5 inci. Kembangkan, teruskan ke sini. Kita tarik daripada paras pinggang ni ke 5 inci. Contohlah 5 inci kan, kalau nak 5 inci. Tapi kita tak boleh tegak lah. Kita ambil pembaris lengkung ni. Kita lengkungkan ikut garisan. Kita lengkung. Yang ni tak nak lah. Tak nak. Jadi baju tu akan kembang dan lengkung. Atas semua sama. Jadi sekarang kita dah dapat 2 pattern. 1 dan 2. Macam mana kita nak dapatkan pattern fishtail yang depan pendek, belakang panjang? Kalau fishtail ni ada yang biasanya biasa je, kadang-kadang dia nak berombak-ombak, kita kembangkan lagi. Jadi bila kita pakai tu dia jatuh, dia berombak-ombak lah. Saya gunakan pen yang lain. Kita kena ukur berapa labuh bahagian depan yang dia nak. Contohnya dia nak bahagian paras punggung. Paras punggung contohnya kita ukur ya. Contohnya dia nak 25 inci. Yang ni dia paras punggung sikit ni. Ni garisan punggung, bawah sikit daripada punggung. Contohnya 25. Tanda 25, kemudian kita bagi 2 dengan labuh dia, maknanya 6 di sini 6 inci. 6 inci ni kita buat garisan lurus. Contoh kat sini penamat dia. Kemudian kita gunakan garis lengkung, kita temukan dia kat sini. Lepas dia, kemudian bahagian labuh di sini kita ambil bahagian sini, kita lengkungkan. Jadilah satu panjang, satu pendek, dia dinamakan fishtail. Bila dia pakai, dia gunakan pola yang kurung yang kembang tadi tu, dia nampak beralun. Kalau dia gunakan kurungan moden ni, dia shape lah, dia tak beralun. Alunan ni boleh dikembangkan lagi. Okay. Kita dah dapat kurung moden, kita dapat kurung moden kembang, kurung moden fishtail. Kemudian saya nak tunjuk pinches kat tu lah. Dia punya bahagian belakang sama, cuma bahagian belakang ni, bahagian fishtail ni, inilah. Okay. Sekarang saya nak tunjuk pinches kat. Pinches kat ni kita ambil, kita buat, dia kena buat pecahan bahagian-bahagian. Kita ambil tengah, bahagian tengah tadi di sini. Saya gunakan warna hijau ya. Kita ambil bahagian tengah di sini. Kita ambil penjuru lisu ni. Kalau dia gunakan lisu depan, kita gunakan kami lah. Kalau dia tak nak berlisu, dia hanya terus saja. Kita gunakan lisu ni, kita temukan. Lepas tu dia dah terus. Kita kena ukur depan ni 3,5, bawah ni kita ambil 3,5 juga. Kita buat garisan lurus. Nampak ya? Daripada sini temukan pada penjuru ni, terus ke bawah. Pinches kat ni dia ada 2 cara, 2 pattern lah. Satu di bahagian bahu. Bahu ni kita akan bagi 2, straight ke bawah, terus ke bawah. Sama je, cuma belahan ni sama ada di sini atau di sini. Okay. Kalau dia kata nak pinggang tu berkating, pinggang bagi 4 campur setengah, dia nak perlukan berlisu, dia akan potong di sini lah. Potong di sini,
potong di sini dan terus bawah. Dia punya kembang dia, okey, saya tambah 3 inci kiri, 3 inci kanan. Kalau dia tak nak belisu, dia nak ambil daripada kurung moden tadi hanya 28 bagi 4 campur 3 suku, dia yang belisu dia tak nak. Dia ambil terus, ambil bahagian A, contoh ni A, ambil daripada pinggang ni, kita teruskan 3 inci, sambung 3 inci di sini. Ini bahagian A. Dia akan potong sini, start ke sini, potong sini. Dia akan dapat kembang ke sini. Tapi untuk bahagian yang B ni, bahagian ni B, dia akan potong di sini sama. Dia akan ke sebelah sini pula 3 inci. Dekat nota kita ada bagi penerangannya, cara potong dia. Yang ini bahagian B, yang ni bahagian A. Tengok dia. Bahagian A potong daripada sini, tiba sini, dia akan kembangkan ke sini. Bahagian B daripada sini kembangkan ke sini. Nampak? B di bahagian B di bahagian A. Kemudian bahagian tepi, terpulang ni sama ada dia nak gunakan line yang sama atau nak tambah, nak kembang sedikit pun boleh. Contoh saya kembangkan dalam 1 inci ke, kembang 1 inci pun boleh. Di sini boleh, di sini pun boleh. Okey. Dia punya bahagian belakang sama juga. Tapi kalau bahagian belakang dia nak ada cutting, dia akan potong di sini. Dia akan potong di sini dan di sini start potong. Bahagian yang sebelah pun sama. Dia akan buang bahagian yang ini, dia tak nak, dia akan buang. Dia akan potong sini ke sini. Kalau yang bahagian depan dia akan terus saja, dia tak ada buang apa-apa. Tapi bahagian belakang kalau dia nak berisu, dia akan potong sini, terus daripada sini kembang. Yang bahagian ni pun terus ke sini kembang. Jadi kita dah dapat berapa pattern? Kurung modern biasa tadi, yang warna hitam ni. Kemudian kurung kembang ni yang warna biru, nombor 2. Fishtail nombor 3 dan princess cut nombor 4. Kita dengan satu pola kita boleh mengubah sesuai kepada 4 pattern dan banyak lagi yang boleh diubah. Contohnya kalau dia nak buat blouse ke, gunakan yang ni. Buat jubah ke, gunakan yang ni. Yang penting dia faham pembahagian rangka ni. Kalau dia nak buat jubah, dia akan laburkanlah bahagian rangka yang labur baju ni, bahagian atas ni sama. Cukup mudah dan senang sangat kalau kita faham pembahagian rangka-rangka. 1, 2, 3, 4 dan 5. 5 step. Kemudian cara pembahagian dia, dah dia bagi 4, campur berapa-berapa yang dikehendaki. Nak longgar campur 1, nak sederhana campur 3 suku, nak ketat campur setengah. Okey. Kat sini penerangannya semua Abel Collection ada bagi dalam satu buku yang lengkap ya, cara buat rangka, cara buat 4 pattern baju ni, cara buat tangan dan step-step yang lain juga. Okey. Yang ini untuk memudahkan awak buat ke semua dan faham bahagian-bahagian ni, ini adalah penting sebab perubahan dia di mana? Okey, perubahan hanya pada bahagian bawah. Jadi kalau awak buat blok ni, blok bahagian badan, awak boleh ubah bahagian bawah semua ke pattern-pattern yang lain. Ini adalah blok badan ya. Blok badan ni penting. Kalau nak princess cut, awak potonglah bahagian ni yang warna merah ni. Dia ada zip belakang. Lisu adalah pilihan. Kalau dia nak berlisu, buatlah lisu. Kalau tak nak, tadi macam saya buatlah untuk longgar. Semua pattern boleh gunakan blok ni. Kalau kita faham buat blok ni, kita akan faham semua buat pattern-pattern yang lain. Okay? Ini bahagian tangan
Awak buat faham setakat ini. Yang ini tak ada perubahan. Yang perubahannya di sini. Kalau di bahagian tadi, perubahannya di bahagian bawah. Ini tetap perubahan di bahagian bawah. Manakala bahagian tangan, perubahan di bahagian hujung. Sama ada nak berpattern-pattern bahagian hujung. Yang ini tetap sama. Okey, siap ya untuk pattern-pattern ni.